Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berkumpul sekali lagi di Surau Hidayatul Islamiyah Taman Seseli bagi kita membicarakan kuliah khas sempena Ma'al Hijrah. Hari ini kita sudah pun berada pada 3 Ogos 2022 bersamaan dengan 5 Muharram 1443 Hijrah, 44 Hijrah. Setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita bernafas, menghirup udara segar pada pagi ini. Masih lagi kita diberi kesihatan yang baik, mampu untuk bergerak ke sini, mampu untuk meneguk air, mampu untuk berjalan, memandu kenderaan datang ke sini. Masya Allah, ini adalah satu nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang wajib kita syukuri. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membukakannya dengan membaca Ummul Quran. Kemudian kita terus membaca surah An-Nur ayat ke-35 insya-Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Baiklah, maksudnya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam lubang, di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nur ayat ke-35. Shadaqallahul azim. Hari ini kita nak membicarakan mengenai kuliah khas Ma'al Hijrah yang diberi tajuk Ke Mana Ku Bawa Diri. Masya Allah, tajuk ni pun menggetarkan jiwa. Masa baca tajuk tu macam duduk rasa hati tu kan. Nak ke mana kita bawa diri kita ni? Masya Allah. Tapi sebelum tu mari saya ada bagi 2 salawat kepada puan-puan. Mungkin ada yang tak cukup kot, dia boleh photostat lah. Saya photostat 50 je. Okay, kita buat salawat bersempena dengan hijrah Nabi, yang mana bila Nabi sampai sahaja ke Madinah, Masya Allah, ya, penduduk-penduduk Madinah keluar beramai-ramai menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alunan qasidah, kompang dan sebagainya, menunjukkan kegembiraan mereka dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah. Iaitulah tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Masya Allah, ya, dia punya tajuk dia pun Allah, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Itu maksudnya ditujukan khas kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kegembiraannya masyarakat Madinah menerima kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Baiklah, sebelum kita mengupas mengenai tajuk ini, mari kita sama-sama alunkan Tala'al Badru ini. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Lagi sekali. Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina ma da'a
الوداع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا أنت غوثنا جميعا يا مجمع الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي اللهم صل على سيدنا Muhammad. Okey, yang nombor 2 tu nanti kita buat di pertengahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya ke mana ku bawa diriku, masya-Allah. Ya. Tajuknya pun sudah menggetarkan jiwa. Terima kasih kepada Biro Muslimat Surau Hidayatul Islamiyah kerana menjemput Al-Faqir ini. Masya-Allah, saya adalah manusia yang lemah, insan yang hina. Mudah-mudahan dapat kita berkongsi sedikit ilmu untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita harian, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah, kalau mengikut tema bagi sambutan Ma'al Hijrah 1444 adalah manhaj Rabbani ummah berkualiti. Itu tema dia. Tapi tajuk kita hari ini, ke mana ku bawa diriku. Masya-Allah. Apa maksud manhaj Rabbani? Bila kita sebut manhaj, maksudnya jalan untuk menjadikan, ya, manhaj Rabbani, jalan untuk menjadikan umat ini sentiasa meletakkan Allah sebagai keutamaan. Itu maksudnya manhaj Rabbani. Meletakkan, ya, jalan untuk kita meletakkan, kita mencari satu jalan untuk kita meletakkan diri kita sebagai umat ini, ya, yang mana dia menjadikan satu keutamaan dalam hidup kita ialah Allah. Kita matlamat kita adalah Allah, tak ada lain. Maka itu adalah manhaj kita, menetapkan bahawasanya kita meletakkan diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah satu keutamaan di dalam kehidupan kita. Sama ada daripada segi amalan, daripada segi perbuatan, daripada segi matlamat hidup. Bila kita sebut matlamat hidup, maka ada kaitanlah dengan ke mana ku bawa diriku. Tak? Matlamat hidup kita, ke mana kita nak bawa diri kita. Ya? Adakah kita melalui pada saat ini satu jalan yang betul, ataupun kita melalui satu jalan yang menyimpang daripada landasan yang betul? Maka kita kena fikir ke mana yang kita nak bawa lepas daripada ini. Lepas kita mati ni, kita nak pergi mana? Sebab kita ada satu matlamat.
Kehidupan kita, kita tahu bahawasanya adalah kehidupan yang kita gunakan, kehidupan ini untuk satu matlamat kehidupan yang lain. Ya, kehidupan ini kita gunakan untuk satu matlamat kehidupan yang lain. Selepas daripada kehidupan ini, kita akan ada satu kehidupan yang abadi, kita panggil. Kekal. Ya, yang tidak ada kesudahannya. Maka yang ini hanyalah bersifat sementara. Tetapi yang hak sementara ni kita nak bawa ke mana? Kita nak pilih jalan yang mana? Adakah kita memilih jalan manhaj Rabbani tadi ataupun sebaliknya? Ya, kini pilihannya adalah di tangan kita. Sebab itu saya kata tadi, bila sebut manhaj Rabbani itu ada kaitan ke mana kita nak bawa diri kita. Sebab manhaj kita ialah jalan untuk kita menjadikan diri kita ini, meletakkan diri kita ini sebagai Allah itu sebagai satu keutamaan. Allah itu adalah tempat tujuan kita. Sama ada keutamaan itu daripada segi amalan kita yang kita buat harian untuk siapa? Untuk Allah. Begitu juga dengan perbuatan. Ya, dengan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Hablum minan nas ada juga kaitan dengan hablum minallah. Jangan kita kata hablum minan nas tu tak ada kaitan dengan Allah. Ada kaitan dengan Allah. Kita berhubung dengan sesama manusia, ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak bawa diri kita ni ke mana? Manhaj ataupun matlamat ataupun tujuan kita adalah kita nak meletakkan sama ada amalan, perbuatan dan akhir sekali matlamat hidup kita adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah melahirkan ummah yang berkualiti. Dengan permulaannya manhaj Rabbani itu tadi. Ya, Masya Allah, dengan manhaj Rabbani itu boleh lahir umat-umat manusia-manusia yang hidupnya berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu saya pilih, sebenarnya tajuk ni saya pilih. Ke mana nak ku bawa diriku ini? Ya, kita sedang melalui satu jalan yang mana nanti sampai santak pengakhiran. Betul tak? Adakah pengakhiran pilihan kita itu menjadi satu redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pengakhiran kehidupan kita mendapat kemurkaan daripada Allah? Itu ke mana kita nak bawa? Yang bawa tu kita sendiri. Ya, yang pilih itu kita sendiri. Yang pimpin diri kita itu adalah kita sendiri. Maka kerana itu, kita kena pilih jalan ataupun ruangan-ruangan ataupun kesempatan-kesempatan yang membawa kepada kita menjadi ummah yang berkualiti dengan cara kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat banyak sejarah-sejarah Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Satu persatu kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, apa yang sahabat lakukan? Apa yang mereka lakukan sepanjang bersama mereka dengan Rasulullah? Sudah tentulah keutamaan mereka adalah Allah dan Rasul. Betul tak? Sekarang kita tengok diri kita. Kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisap diri kamu sebelum sampai masa kamu dihisap, dihitung di hadapan Allah. Sekarang kita tengok apa yang kita buat selama ini. Adakah telah memenuhi seperti mana tuntutan yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu?
Macam mana mereka mengutamakan Allah dan Rasul di dalam kehidupan mereka. Adakah kita telah melakukan seperti mana yang mereka lakukan? Mungkin ada 50% kalau ada. Tapi sahabat dulu kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya engkaulah wahai Rasulullah yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maksud Umar apa? Ya Rasulullah, engkau adalah paling yang aku cinta daripada benda-benda lain. Tapi maksud Umar adalah aku mencintai diriku juga. Sebab ayat dia gitu. Sebab dia kata pula, apa dia kata pula? Sesungguhnya engkaulah ya Rasulullah yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa Rasulullah sebut? Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, tidak wahai Umar. Kita nak tengok diri kita ni tahap mana cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tidak wahai Umar, kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah, engkau belum lagi mencintai aku. Rasulullah sebut gitu. Engkau belum lagi mencintai aku. Sebab ada ayat di hujung Umar itu tadi, kecuali dari diriku sendiri. Kita ada sampai tahap tu macam tu? Belum lagi. Kita sayang semua. Betul tak? Harta, RM2, rumah tempat, semua sayang. Tetapi kata Umar, aku tak sayang semua tu. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Kecuali kata Umar, dari diriku sendiri. Maka Rasulullah kata apa? Dia kata pula bahawasanya, tidak wahai Umar, demi sesungguhnya jiwaku yang berada di dalam kekuasaan Allah, engkau belum lagi mencintai aku. Sehingga kata Rasulullah, aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Mana kita nak letak diri kita? Mana kita nak bawa diri kita? Kita sayang semua. Lebih sayang daripada kita sayang kepada Rasulullah. Betul tak? Kita sayang Rasulullah ni, ingat sekali-sekali time macam ni, kita ingatlah. Kita serawat, kita ingat, ya Allah, sayangnya aku, rindunya aku kepada Rasulullah. Nanti kita lupa. Betul tak? Kita sayang kepada benda-benda yang lain. Kita takut kehilangan semua benda-benda yang tu. Tapi Rasulullah sebut bahawasanya, tidak wahai Umar, kamu belum cinta dengan aku lagi. Sehingga dia kata pula, kamu sayang dengan aku lebih sayang daripada dirimu sendiri. Ada sampai kita macam tu? Belum tahap sampai macam tu. Tapi itu yang dikehendaki oleh agama kita. Masya Allah, kata Rasulullah, engkau belum mencintai aku sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar bila dengar macam tu, tersentak hati dia. Kita tak rasa apa pun. Betul tak? Tak rasa apa pun. Tak ada. Kita nak kata kita ni, ya Allah, selebih sayang kepada Rasulullah berbanding dengan apa yang kita ada ni, tak ada. Tapi Umar bila Rasulullah sebut macam tu, Masya Allah, gemetar hati dia. Maksudnya belum cukup lagi. Padahal Umar, Allahu Akbar, antara sahabat-sahabat, bahkan makamnya pun di sisi Rasulullah, confirm sebagai ahli syurga. Masya Allah. Tapi kita nak letak diri kita mana? Umar bila Rasulullah sebut gitu, dia kata, gentar hati Umar. Lantas cepat-cepat Umar cakap, dia kata pula, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Masya Allah. Dan cintanya Umar dan para sahabat kepada Rasulullah, mereka telah membuktikan. Telah dibuktikan dengan apa yang mereka lakukan. Sepanjang kehidupan mereka dengan Rasulullah, mereka sanggup menggadai nyawa sendiri demi untuk Rasulullah. Betul tak? Kita baca sirah satu persatu para sahabat.
Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Betul tak? Ya, sanggup menggadaikan nyawanya demi Rasulullah. Bahkan dia siap susun atur pula dalam peristiwa hijrah. Sebab kita membicarakan mengenai hijrah. Dalam peristiwa hijrah ni Abu Bakar menyusun atur ahli keluarganya untuk membantu peristiwa hijrah ini. Bukan setakat diri dia sahaja. Ni kita nak bicarakan cintanya Umar dan para sahabat ni. Mereka telah buktikan cinta mereka. Ya, sehingga kan kecintaan mereka ini, mereka sanggup letakkan nyawa demi mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kalau kita tengok, masya-Allah, orang bukan Islam, bahkan orang Islam sendiri menghina agama, menghina Nabi kita. Apa yang kita buat? Ada rasa cinta kita, rasa-rasa gitu je lah. Tapi tengok para sahabat dulu, Masya Allah, mereka membuktikan ya, dengan pertaruhan nyawa mereka untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah siap susun atur. Ya, plan dia. Kita nak buat sesuatu mesti ada perancangan. Perancangan yang amat teliti. Begitu juga dengan peristiwa hijrah ini. Rasulullah keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada plan. Ada perancangan. Yang mana setelah Allah Ta'ala perintahkan Rasul kita berhijrah, maka Nabi jumpa Sayyidina Abu Bakar, mengkhabarkan tentang perkara tersebut. Maka Abu Bakar buat apa? Dia susun satu persatu ahli keluarganya, peranan mereka masing-masing. Bukan dia sahaja. Bukan dia sahaja yang memainkan peranan di dalam peristiwa hijrah ini, tapi ahli keluarganya, anak-anaknya juga memainkan peranan dalam peristiwa hijrah ini. Masya Allah. Kita lihat bahawasanya kecintaan mereka kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi. Tapi kita muhasabah diri kita. Setakat mana kecintaan kita kepada Rasulullah? 50%, 60%, 70%? Rasa-rasanya susah nak capai 90%. Tapi sahabat cintanya kepada Rasulullah 100%. Tak ada berbelah bagi, walaupun nyawa dipertaruhkan. Kita tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana diarahkan oleh Rasulullah tidur di tempatnya. Bukan tidur di tempat ni sesuatu yang mudah. Tidur di tempat Rasulullah yang rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda yang hebat dengan pedang terhunus, bermakna tidur dengan menyabung nyawa. Meletakkan nyawanya di situ. Bukan perkara main-main. Sebab itu kita lihat bahawasanya cintanya para sahabat ini sudah terbukti. Kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah ini adalah cinta yang 100%. Tak ada tolak banding. Sebab itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Sayyidina Umar, belum lagi wahai Umar. Tidak wahai Umar. Kamu tak cinta lagi kepada aku wahai Umar. Sehingga kan dia kata pula bahawasanya engkau lebih cinta kepada aku melebihi diri kamu sendiri. Bila dengar itu, cepat-cepat Sayyidina Umar. Sebab dia rasa goncang hati dia. Bimbangnya perasaan dia. Dia belum cukup mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sampai macam tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang wahai Umar, barulah benar wahai Umar. Sekarang baru betul. Kalau kamu cinta aku melebihi diri kamu sendiri, baru betul kata Rasulullah. Inilah bukti kecintaan kamu kepada aku.
Maksudnya begitu. Masya Allah, kita ada sampai macam tu. 50% pun belum tentu. Sebab itu saya kata tadi, para sahabat dulu, mereka membuktikan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nyawa, dengan harta, dengan apa yang mereka ada. Bahkan kalau kita lihat di dalam peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar telah meletakkan anak-anaknya antara orang-orang yang memainkan peranan besar dalam peristiwa ini. Rasulullah keluar daripada rumah Abu Bakar menuju ke Gua Sur, bermalam di sana 3 malam. Maka anak-anak Abu Bakar yang memainkan peranan. Memainkan peranan antaranya Asma, yang kita bicarakan di dalam kitab wanita-wanita ahli syurga. Apa peranan Asma? Asma kerja dia hantar makanan kepada Rasulullah dan juga minuman. Bahkan dia diberi gelaran Zatun Nataqain, 2 tali pinggang. Kenapa? Dia menggunakan tali pinggangnya dibelah 2, kemudian diikat satu bekalan makanan, satu lagi bekalan minuman. Itu peranan. Bukan peranan yang mudah. Peranan ini juga menyambung nyawa. Sebab ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diburu. Betul tak? Diburu oleh musyrikin Mekah. Bahkan sesiapa yang bertemu dengan Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, diberi tawaran dengan 100 ekor unta. Bayanglah 100 ekor unta. Kaya. Maka kalau kita lihat sejarah anak-anak Sayyidina Abu Bakar ini, kalau hati iman mereka tidak teguh, apa akan berlaku? Nampak tak? Kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi segala. Tak pandang 100 ekor unta. Jadi jutawan. 100 ekor unta masa dulu. Hari ni lagi mahal. Betul tak? Tak pandang semua itu. Tetapi apa yang ada dalam diri? Cinta. Kasih. Sayang kepada Rasulullah. Itu menjadi keutamaan. Walaupun terpaksa nyawa ini sebagai taruhan. Pertaruhan. Apa Asma buat? 3 malam hantar makanan. Walaupun ditanya oleh musyrikin Mekah, kemana pergi Muhammad, kemana pergi ayahanda kamu? Sayyidatina Asma tidak pernah buka mulut untuk menceritakan di mana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertaruhan ini pertaruhan nyawa. Tapi tetap berada di jalan Allah Ta'ala. Sekarang kita ni nak bawa mana kita berdiri? Adakah kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang Allahu Akbar, betul tak? Nak buat satu-satu benda yang baik macam hari ni bukan benda senang. Betul tak? Nak himpunkan orang, nak adakan satu majlis ma'al hijrah, yang kita jadi tetamu ni senang datang aja. Orang yang nak menguruskannya terpaksa itu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Masya Allah. Dia punya kesusahan-kesusahan yang terpaksa kita tempuh dalam satu perkara baik yang kita nak buat. Di dalamnya sudah pasti ada onak dan duri. Betul tak? Ada pihak-pihak yang kurang senang, ada pihak-pihak yang kurang bersetuju dengan pandangan, dengan tindakan dan sebagainya. Tetapi itu semua adalah asam garam. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah dan para sahabat jauh lebih besar daripada apa yang kita tempuh. Kecil aja benda yang kita tempuh susah ni.
Tapi Masya Allah, itulah yang jadi bebelan kita, yang menjadi kekesalan kita, yang menjadi kesusahan dalam hati kita. Tapi kita lihat Rasulullah dan juga para sahabat di situ, mereka memainkan peranan yang amat penting dalam menyebarkan dakwah Islamiah ini ke seluruh pelosok dunia. Itu baru asma kita bicarakan. Kita lihat anak kepada Abu Bakar yang lain, Abdullah bin Abu Bakar. Tidak. Apa peranan dia? Dia menjadi perisik kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Di siang hari dia pergi bergaul dengan musyrikin Mekah untuk mengetahui kedudukan ataupun perancangan mereka. Maka di malam hari dia datang jumpa Rasulullah, mengkhabarkan apa-apa perancangan yang telah dibuat oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ini juga peranan yang sangat besar. Semua ini diatur oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memainkan peranan yang amat penting dalam peristiwa ini demi menjayakan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebab itu kita lihat bahawasanya pengorbanan yang kita buat sehari demi sehari tidaklah sebesar mana, walaupun menempuh sedikit kesusahan. Itulah kepenatan. Ya Allah, letihnya hari ni kita rasa balik ngaji ni sekarang nak kena masak. Mak-mak gitu. Tak? Balik ni sekarang nak kena masak. Dah tu sekarang ada lagi kerja yang tak beres. Kain tadi tak sempat sidai, nak sidai kain pula. Rumah tadi tak sempat nak kemas rumah pula. Masya Allah, kita rasa pengorbanan kita tu dah besar sangat dah. Memanglah pengorbanan itu pengorbanan yang besar sebagai seorang ibu. Tetapi jangan kita lupa, Masya Allah, apa yang para sahabat dulu lakukan. Masya Allah, nyawa sebagai pertaruhan demi menunjukkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak keluar daripada Gua Sur. Kemudian dikhabarkan oleh anak kepada Sayyidina Abu Bakar tadi apa? Menawarkan kepada musyrikin Mekah, siapa-siapa yang dapat jumpa Muhammad sama ada hidup maupun mati, maka dia akan memperolehi 100 ekor unta. Tawaran yang sangat besar. Lantas tawaran tersebut disahut oleh siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dalam sejarahnya, dia pergi, dia adalah seorang penunggang kuda yang sangat hebat, tangkas. Dia berjaya menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dipandu oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Urayqid. Pemandu penunjuk arah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ini adalah Abdullah bin Urayqid. Maka perjalanan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dapat dikesan oleh Suraqah bin Malik. Lantas Suraqah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat yang berkobar-kobar kerana nak dapat 100 ekor unta itu tadi. Maka dia pun dengan menunggang kuda dia yang sangat tangkas, menghulurkan pedangnya. Bila dah sampai ke depan Rasulullah, lantas kudanya terbenam, tak boleh bangun lagi. Suraqah baru terfikir masa tu, Muhammad bukan manusia biasa. Lantas ketika itu Suraqah kata, ya Muhammad, doakan agar kaki kuda ni boleh bangun semula agar aku dapat pulang ke Mekah. Rasulullah doa. Nampak tak mulia akhlak Rasulullah. Walaupun dah nak pancung leher, tetapi Allah Ta'ala sentiasa memelihara Rasulullah. Dah nak pancung leher ni. Kalau kita, gimana lah kamu? Kita dah.
Siapa suruh kamu buat? Rasulullah tak. Dia doakan agar kaki kuda Suraqah ni boleh bangun semula. Tapi Rasulullah kata apa? Wahai Suraqah, ada syarat nanti kamu balik ke Mekah. Jangan kamu ceritakan kepada sesiapa kamu telah bertemu dengan aku. Itu je syarat Rasulullah minta. Tak minta apa-apa. Maka Suraqah bersetuju dengan syarat tersebut. Dan Rasulullah ada menyebut satu perkara kepada Suraqah. Wahai Suraqah, mahukah kamu jika kamu dikalungkan ataupun diletakkan mahkota Raja Kisra? Rasulullah sebut kepada Suraqah. Suraqah bahasa kita terpempan. Tak? Terkedu macam tu. Sebab apa? Sebab masa itu Rom dan Parsi adalah satu kuasa besar dunia yang belum dikuasai Islam masa tu. Tetapi dengan lisan Rasulullah ini, Suraqah yakin dengan apa Rasulullah sebut. Belum lagi berlaku benda tu. Masih lagi Islam ini yang penganutnya belum ramai lagi. Tetapi disebabkan keyakinan Suraqah kepada Rasulullah bahawa Muhammad bukan manusia biasa, maka dia ingat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pada satu hari kamu akan dikalungkan ataupun dipakaikan dengan mahkota Raja Kisra. Maka Rasulullah pun pula, Suraqah pun balik ke Mekah tanpa menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan Rasulullah. Sehinggalah ke saat dia berhijrah ke Madinah. Dan dia berhijrah ke Madinah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu. Maka lama peristiwa itu berlaku. Suraqah tak ingat. Dia tak pernah cerita dekat siapa-siapa apa yang berlaku perbualannya di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada Rasulullah wafat. Sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar wafat. Sampailah kepada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kita tahu Umar adalah seorang yang sangat hebat. Dia berjaya menguasai dunia, 2/3 dunia. Dan Umar juga berjaya meruntuhkan kerajaan Rom dan Parsi. Maka antara tentera yang bersama itu adalah Suraqah. Bila runtuh saja kerajaan Rom dan Parsi, maka Suraqah bawa balik kalungan ataupun mahkota Raja Kisra kepada Sayyidina Umar. Bawa balik, kemudian Suraqah bagi dekat Umar. Umar ambil sebab Suraqah adalah satu daripada panglima perang Islam pada ketika itu. Dia ambil mahkota itu, diletakkan di atas kepala Suraqah. Masya Allah, nampak tak? Belum. Jauh. Belum berlaku. Tapi Rasulullah dah sebut. Dan Suraqah pada ketika itu berkeyakinan akan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Maka kita lihat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia yang kita nampak jasadnya seperti manusia. Tetapi dia mempunyai keistimewaan yang bukan seperti manusia biasa. Memang sifat dia makan, minum, berkahwin, berumah tangga seperti manusia biasa. Tapi kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah tak kita dengar mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni buat sesuatu perkara yang buruk? Pernah kita baca? Tak pernah. Sebab dia tidak mengurangkan sifat-sifat kerasulan yang ada pada diri baginda itu. Walaupun dia bersifat seperti manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang tidak mengurangkan sifat-sifat kerasulan yang ada pada dia. A'rad basyariah disebut. Ya? Tak ada sifat-sifat Rasul itu kurang sikit pun pada diri dia.
Walaupun sifat dia seperti manusia biasa. Masya Allah, bertuahnya kita Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita sebagai umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah sudah penuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang selayaknya? Rasa-rasa ada tak seperti mana para sahabat dulu? InsyaAllah kita pupuk, betul tak? Kita apa? Bawa diri kita. Selalu ingat, selalu sebut. Kita ni kan pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Maka hari ni kita tujuannya supaya kita lebih kenal dekat dengan Rasulullah, supaya menimbulkan rasa cinta. Kalau kita tak kenal dengan Nabi kita, tak kenal dengan Rasul kita, sifat-sifat dia, akhlak dia, kepribadian dia, kebaikan dia, cara jalan dia, cara makan dia, cara dia bergaul dengan isteri, cara dia dengan kanak-kanak, cara dia dengan sahabat, kita tak tahu semua itu. Bagaimana kita nak menimbulkan rasa sayang dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak kenal maka tak cintalah. Bagaimana kita nak menimbulkan rasa cinta? Kena kenal. Sebab itu kita sebut satu persatu sirah Nabi ni satu demi satu, episod demi episod mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal. Bila kita kenal barulah ada perasaan sayang, cinta. Kita tahu Nabi kita orang yang sangat berakhlak mulia. Bahkan Nabi kita ini Masya Allah disebut satu hari seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah berjalan. Kemudian sahabat tengok Rasulullah, sahabat tengok bulan purnama. Kan? Tengok Rasulullah, tengok bulan. Bulan kan purnama kan cantik, indah, subhanallah, cantik, penuh. Apa kata sahabat? Sungguh. Dia kata pula. Wajahmu lebih indah daripada bulan. Sebab itu kita selalu nyanyikan Qamarun tu rujuk pada Rasulullah. Macam bulan purnama wajah dia. Indahnya wajah Rasulullah. Yang putih berseri, bukan setakat indah wajah, tetapi tutur katanya Masya Allah. Tutur kata yang sangat lemah lembut. Tak pernah berkasar dengan para isterinya. Tak pernah mengherdik dengan sesiapa. Kecuali jika agama Allah itu diperkotak-katikkan. Baru saat itu Rasulullah menunjukkan kemarahan. Tetapi akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin aziz. Nampak tak kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita tak tahu semua tu. Kita tak cuba membaca, kita tak cuba mengkaji, kita tak cuba menelusuri. Sebut pun tak betul dah. Macam mana kita nak datang rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Rasulullah kata apa tadi dalam hadis tadi? Sehingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Ini kisah diri kita semua kita sayang. Allahu Akbar. Itu tak sayang kan? Tetapi dengan Rasulullah sayang juga, tapi taklah macam mana kita sayang pada anak, sayang pada reta, sayang pada RM2. Sedangkan Rasulullah kata apa? Sehingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Masya Allah. Nak menyemai rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam diri kita. Itu tujuannya kita ke sini. Supaya apa? Supaya bila ada timbul rasa sayang, bila timbul rasa cinta, barulah kita ada rasa rindu. Betul tak? Rindu ya Rasulullah, aku rindu nak bertemumu ya Rasulullah. Ada pernah rasa rindu tak? Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita terkenang Rasulullah saat kita bersendirian, mengalir air mata kita.
Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Sangat ingin kita bertemu dengannya. Kadang-kadang saya pun minta, ya Allah, dapatlah aku mimpi Rasulullah. Ya Allah, dapatlah aku mimpi Rasulullah. Tapi belum lagi. Minta mimpi Nabi. Rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita dah kenal. Kita dah tahu akhlak dia, kepribadian dia, cara bergaul dia, cara bercakap dia. Bila kita tahu, barulah kita rasa sayang. Bila rasa sayang, baru timbul perasaan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita nak bawa diri kita ni ke mana? Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apakah sudah cukup dengan kecintaan kita yang hanya 50%, 60%, 70%, sedangkan Rasulullah kata apa? Sehingga aku lebih kamu cintai berbanding dirimu sendiri. Maksudnya kecintaan kita kepada Rasulullah dituntut 100%. Betul tak? Tapi Masya Allah, itulah kedudukan kita. Kita nak bawa mana dengan amalan kita yang sedikit, dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul yang sedikit, dengan perbuatan jahat maksiat kita yang banyak, mana kita nak letak diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, inilah kita, manusia yang sangat lemah, yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata kita hebat, jangan kata kita mulia, walaupun kita adalah antara ahli-ahli yang tak pernah tinggal mana-mana majlis kuliah, mana-mana solat tasbih, mana-mana majlis-majlis kebaikan yang diadakan, kita ada bersama. Itu adalah satu perkara yang bagus. Memang dituntut, tapi jangan kita rasa kita hebat dah, cukup dah, mulia dah, tinggi dah darjat kita di sisi Allah. Jangan ada perasaan itu. Sebab itu kata Imam Ghazali, dia kata pula kena ada dua perasaan, iaitu khauf dan raja. Dia selalu ulang benda. Apa dia khauf? Rasa takut. Takut yang segala perbuatan baik, amalan kebajikan yang kita buat, Allah Ta'ala tak terima. Takut. Sebab kadang-kadang di dalamnya ada riak, di dalamnya ada ujub, ada sum'ah, ada takabur di dalam dia tu. Buat baik tapi dalam ni jahat. Maka kata Imam Ghazali, kena ada perasaan takut amalan kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada roja, yakni harap. Wahai Allah, terimalah segala amalan aku. Sekecil-kecil amalan aku ni ya Allah, terimalah wahai Allah. Itu roja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil kira sebagai amalan-amalan yang soleh di sisi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita nak lihat kepada satu perkara menunjukkan kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada agama ini. Mereka sanggup sahaja kehabisan harta demi agama. Kita lihat satu persatu. Kalau mana yang sempat hari ni, dah pukul 10 lebih. Pasal baca baru mula. Tak apa, boleh ikut. Dalam 10.30 kita habis boleh ya, insya-Allah. Kita lihat satu peristiwa seorang hartawan Muslim di Makkah telah pun merelakan hartanya direbut oleh orang-orang musyrikin sebagai tukaran agar dapat dia berhijrah ke Madinah. Dia kaya. Namanya Suhaib Ar-Rumi. Seorang yang kaya raya. Banyak harta dia. Apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir telah diutuskan, maka Suhaib ini datang bertemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislaman.
Tetapi dia ni kira macam pendatang lah, datang ke kota Mekah. Tapi dia kaya. Bila kaya, orang Mekah suka. Kan? Suka kepada orang yang kaya. Maka pendatang yang kaya ini tiba-tiba masuk Islam. Satu pukulan yang hebat kepada musyrikin Mekah. Mereka harap orang yang kaya ni bersama dengan mereka. Tetapi dia kaya, dia masuk Islam. Sebab sebelum ini yang Islam ni hanya daripada kalangan hamba dan orang-orang miskin. Betul tak? Tapi bila Suhaib Ar-Rumi datang, dia sebagai seorang yang kaya raya menyatakan keislamannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjadi buruan di kalangan orang Quraisy. Sebab apa? Sebab dia kaya. Kemudian mereka ni dendam kepada Suhaib Ar-Rumi. Maka satu hari Suhaib ni dia nak berhijrah setelah Rasulullah hijrah. Dia nak ikut Rasulullah hijrah. Tapi Rasulullah dah pergi dululah. Dia buat satu perkara. Sebab mereka sentiasa mengawal dia. Tak bagi Suhaib ni pergi hijrah. Sebab dia orang kaya. Harta dia banyak. Maka Suhaib ni buat satu perkara. Malam tu dia pergi ulang bilik air seolah-olah macam dia sakit perut. Pergi balik bilik air. Maka orang-orang yang mengawal dia tu, dia tengok, oh Suhaib ni sakit perut kot, macam tu. Maka mereka pun tak apalah, biarlah dia pergi bilik air gitu. Maka mereka pun tidur ketika itu. Maka Suhaib pun keluar daripada rumah. Sebab dia nak keluar tak dapat, dikawal. Dia nak ikut hijrah. Maka Suhaib pun keluar setelah mereka tidur dengan membawa beberapa uncang emas, duit emas dia, sebab dia kaya. Maka setelah itu dia pun keluar daripada kota Mekah, lantas menuju ke kota Madinah. Tapi tiba-tiba mereka terbangun. Tengok-tengok Suhaib dah keluar, dah tak ada. Masya Allah. Bila Suhaib ni berjalan, dia rasa macam ada orang ekor dia. Ekor dia makin dekat. Maka Suhaib naik ke atas satu bukit. Dia adalah bawa senjata. Dia bawa panah. Dia kata pula, maka dia panah orang-orang Quraisy yang mengekori dia. Dia kata apa? Wahai Quraisy, engkau semua tahu bahawa saya ini adalah seorang pemanah yang handal. Demi Allah, dia kata pula, kalian tidak akan dapat menghampiri saya sehingga anak panahku ini habis menewaskan kalian. Okey, bila dah habis, Suhaib tak dapat membuat apa-apalah. Masya Allah. Kemudian mereka pun berusaha untuk mengejar dan menangkap Suhaib. Apa kata Suhaib? Kalau begitu, dia kata pula, bagaimana kalau hartaku ini aku tinggalkan untuk kalian? Sebenarnya itu dia hendak. Betul tak? Dia bukan nak Suhaib tu. Dia nak harta Suhaib. Sebab dia kaya. Kata Suhaib, kalau macam tu, tak apalah. Kamu lepaskan aku tinggalkan seluruh hartaku ini. Aku tak bawa. Yang dia bawa tu tadi adalah wang emas, shilling emas. Yang lain semua tinggal. Kemudian dia kata pula, kamu sedia tak membiarkan aku pergi? Dia tanya gitu. Dia pun jawab, boleh. Sebab dia nak hartanya. Kemudian kata Suhaib, nah. Dia campak. Nah, ambil semua. Sambil mencampakkan uncang wang emas ke tanah. Mereka pun berebut-rebut. Kutip duit emas. Allahu Akbar. Kalau kita tak payah, satu keping tu 5 kupang tu, Masya Allah. Ini mahal kan? Duit emas berterabur. Dia pun kutip. Maka sementara mereka berebut-rebut wang itu, maka Suhaib pun meneruskan perjalanannya kembali.
dengan sehelai sepinggang. Nampak tak? Ni kita nak ceritakan ni apa? Cintanya kepada Rasulullah, meninggalkan seluruh harta kekayaan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Rasulullah sebut apa tadi? Sehingga aku lebih kamu cintai berbanding diri kamu sendiri. Tinggal seluruh duit ringgit dia tinggal, tak bawa satu sen pun, hanya bawa selai sepinggang saja. Sedangkan kalau dia mau, dia boleh duduk bersenang lenang di Mekah sebab dia orang kaya raya. Tapi itu bukan pilihan. Pilihannya adalah Allah dan Rasul. Masya Allah. Allah, kalau kita nak kira kan, derma kita kan, kita rasa aku banyak dah pagi ni. Hari-hari aku masuk kat tabung masjid kan. Ada je tabung lalu aku masuk. Ada tabung lagi. Tapi tak setanding dengan para sahabat dulu. Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita berkira-kira sangat. Betul tak? Padahalnya bila mati, tinggal. Apa pun tak ada bawa. Yang senang siapa? Yang tinggal lah. Yang tinggal lah. Betul tak? Masya Allah. Tapi bila bab nak menyumbang, kita sangat takut berkira-kira. Kita tengok sahabat, Masya Allah, bawa baju selai sepinggang, tak bawa satu sen pun. Sedangkan kalau dia nak, boleh sahaja dia hidup bersenang lenang di kota Mekah. Masya Allah. Mana nak kita bawa diri kita? Betul tak? Kita tengok diri kita, Allahu Akbar, jauhnya sangat sumbangan kita kepada agama, sumbangan kita kepada masyarakat, membantu orang dan sebagainya. Masya Allah, sikit sangat apa yang kita sumbangkan berbanding dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam satu peristiwa yang lain, pengorbanan harta ini. Di dalam satu peperangan Tabuk. Tabuk ni di mana? Iaitu jauh dia daripada kota Madinah 680 km ke barat Madinah. Jauh. Satu peperangan yang paling sukar kerana perjalanan yang amat jauh, menempuhi musim panas yang sangat terik. Masa inilah para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan dan kesenangan. Maka Rasulullah nak pergi berlawan dengan tentera Rom ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada umat Islam pada ketika itu untuk menginfakkan harta-harta mereka. Satu sahabat bagi apa yang ada. Termasuklah sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Uthman bin Affan, seorang saudagar. Uthman kan saudagar kaya. Para sahabat dulu kaya raya. Saudagar yang terkenal ini dengan membawa harta yang tiada terkira banyaknya. Sayyidina Uthman dikatakan menyumbang lebih daripada 200 ekor unta dan juga 70 ekor kuda serta 1000 dinar emas. Masya Allah. 1000 dinar. Duit shilling emas. Disumbangkan dengan 200 ekor unta lebih dan 70 ekor kuda. Berapa nilai sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan? Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab membawa sejumlah harta yang cukup banyak, lalu diserahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya kepada Sayyidina Umar, adakah harta kamu ditinggalkan untuk keluarga kamu? Umar jawab apa? Ini baru sebahagian sahaja. Sebahagian lagi aku tinggalkan untuk keluarga. Kemudian kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling kanan. Paling kanan lah. Sebab dia selepas Rasulullah wafat, dia yang ganti. Dalam peristiwa hijrah, dia yang bersama Rasulullah.
Tapi kita tidak nafikan yang sahabat-sahabat lain juga adalah memainkan peranan penting dalam setiap perjuangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Datang dengan membawa harta yang cukup banyak. Semua benda-benda yang boleh dimanfaatkan, dia bagi. Tidak kira perkakas dapur, pakaian, lain-lain, diangkut ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai habis harta dia. Allahu akbar. Tu kita tadi, kita kata, mana nak kita letak dengan diri kita ni? Allahu akbar, dengan sumbangan RM5, RM10 gitu kan. Taklah kita nafikan yang bahawasanya itu juga ada kebaikannya kalau kita lakukan dengan hati yang penuh keikhlasan. Yang penting ikhlas. Walaupun RM1, RM2. Ya? Tetapi kita nak lihat para sahabat ridwanullahi alaihim, bagaimana mereka menyumbangkan harta dan kekayaan mereka demi untuk membangunkan Islam. Sampailah Islam itu kepada kita. Pengorbanan yang mereka lakukan bukan setakat nyawa, harta benda, ahli keluarga, masa, tenaga, semua dikerahkan untuk membantu perjuangan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Kita baru keluar duit sikit, masa sikit, penat sikit, betul tak? Tapi kadang-kadang ya Allah, rungutnya lebih. Hak rungut tu yang tak boleh tu. Betul tak? Bila ada rungut tu yang merosakkan segala amal kebajikan kita. Sebab itu, ya, bahawasanya kita lihat, ya, kita menceritakan satu persatu mengenai kisah-kisah para sahabat ini. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat ambil iktibar, supaya kita dapat ambil ibrah daripada mereka, apa yang mereka telah lakukan, dan kita dapat lakukan setidak-tidaknya sebahagian daripada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat demi untuk meneruskan perjuangan-perjuangan demi menegakkan kedaulatan agama kita yang suci ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah tinggi, mulia, dan tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada ini. Masya Allah. Ya, sebab itu kita kena tanamkan keazaman, ya, kekuatan jiwa. Di samping kekuatan semangat, tenaga yang kita kerahkan, walaupun menempuh dengan berbagai-bagai kesusahan, ya, kita nak mengadakan satu-satu perkara kebaikan, susah itu perkara biasa. Kita lihat para sahabat dulu jauh lebih susah daripada apa yang kita tempuh. Masya Allah, perlu ada kesabaran dalam setiap tindak tanduk. Ya, kita ini adalah umpama seorang driver, betul tak? Pemandu yang memandu diri kita sendiri. Ya? Kita arahkan steering kita ini, kita jadi pilot. Betul tak? Pemandu. Steering kereta kita ini perlu kita kawal. Tersalah kawal, kita masuk gaung, masuk parit dan sebagainya. Itu umpamanya diri kita. Betul tak? Maka kita kena kawal dengan begitu baik sekali dalam kehidupan kita ini, supaya kita tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka steering itu di tangan kita. Kan? Macam mana kita memandu? Lalai kita dalam sekelip mata kita boleh mengundang padah. Begitulah dengan diri kita sendiri. Jangan lalai, jangan leka dengan kemewahan dunia, jangan alpa dengan keindahan dunia ini. Tetapi kita kawal steering kehidupan kita ini. Kita sentiasa fokus dengan apa yang kita buat. InsyaAllah pemanduan kita ini sampai ke pengakhiran, destinasi yang dituju dengan penuh selamat. Kalau kita leka, walau sesaat, 2 saat, seperti mana kita memandu kenderaan, maka kita akan mengundang padah. Begitulah dengan kehidupan kita. Kawal diri kita, supaya kita terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, dan juga kita tidak gentar dan kita tidak takut dengan segala tohmahan, segala kesusahan. Semua kesusahan itu adalah rencah di dalam kehidupan kita. Kita memandu kenderaan, sudah pasti di depannya ada lopak, ada jalan yang berliku, ada simpang, ada berbagai-bagai kesusahan yang akan kita tempuh.
Begitulah dengan pemanduan dalam kehidupan kita. Terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah dan juga ketaatan, insya-Allah. Okey, sebelum kita berakhir, mari kita lihat, saya janji tadi kita nak ada salawat yang disertakan bersama itu, insya-Allah. Ya Nabi salam. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ampun dan maaf daripada saya, mungkin ada terkasar bahasa ataupun keterlancuran kata dalam saya menyampaikan kuliah. Sesungguhnya saya juga adalah manusia biasa yang tak lepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon keampunan agar kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah. ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصة في بلادنا ماليزيا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد.